Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Wong Nile selaku pensyarah bagi kursus SJHSK 3182 iaitu Kaedah Pengajaran Sejarah. Saya Salvina Anak Matthew bersama ahli kumpulan saya iaitu Adrus Soy dan juga Imelda Lume dari kumpulan PISMP Bahasa Iban Jun 2020 akan membentangkan pembentangan kami iaitu Kaedah Pengajaran Sejarah Kooperatif. Pertama sekali kita melihat kepada pengenalan bagi kaedah pembelajaran kooperatif. Bagi merealisasikan pembelajaran abad ke-21, guru haruslah lebih kreatif dalam merangka dan merancang pengajaran dan pembelajaran untuk murid. Berbagai kaedah dan strategi PDP yang boleh digunakan bagi membolehkan murid berkolaborasi dan lebih aktif belajar. Salah satu kaedahnya adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan satu strategi pengajaran di mana murid saling membantu antara satu sama lain. Seterusnya kita melihat definisi kaedah pembelajaran kooperatif. Menurut Salvin tahun 1982, mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai kaedah pembelajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Pembelajaran kooperatif juga dapat difahami sebagai pengajaran yang menggunakan kumpulan kecil di mana pelajar bekerjasama untuk memaksimumkan pembelajaran masing-masing dan pembelajaran sesama mereka. Ini menurut Effendi Zakaria tahun 1998. Seterusnya, kumpulan dalam pembelajaran kooperatif ini lazimnya terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Ahli-ahli dalam kumpulan ini biasanya kekal untuk tempoh tertentu, misalnya beberapa minggu. Kaedah pembelajaran kooperatif ini juga melibatkan murid yang berusaha bersama-sama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dalam arti kata lain, pembelajaran kooperatif ini dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Dan akhir sekali, dalam pembelajaran kooperatif, murid akan berinteraksi dan saling membantu untuk memastikan aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Seterusnya, saya akan membentangkan 3 pendekatan kaedah pembelajaran kooperatif. Pertama adalah pendekatan konseptual, kedua adalah pendekatan kurikulum, dan terakhir adalah pendekatan berstruktur. Pertama sekali kita melihat pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini adalah dipelopori David dan Roger Johnson. Melalui pendekatan konseptual ini, tiada tata cara atau langkah tertentu dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan menggunakan pendekatan ini. Amalan dalam kelas perlu memaparkan 5 elemen utama. Pertama, saling bergantung secara positif. Kedua, penanggungjawabkan diri. Ketiga, interaksi bersemuka. Keempat, pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit. Dan kelima adalah pemrosesan kumpulan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Imelda Lume. Jadi nama saya Esdrusa Najib. Pada hari ini saya akan membentangkan 2 lagi pendekatan pembelajaran kooperatif, di mana iaitu pendekatan kurikulum dan juga pendekatan berstruktur. Jadi saya akan membentangkan pendekatan pembelajaran kooperatif kurikulum dulu. Dalam pendekatan kurikulum ini, ia dipelopori oleh Robert Salvin, di mana dalam pendekatan kurikulum ini terdapat beberapa model tertentu yang mempunyai langkah-langkah spesifik yang dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Misalnya kita dapat lihat dalam Student Team Achievement Division, STAT, dan juga Jigsaw 2. Bagi STAT, model ini digunakan sebagai kaedah pembelajaran dan pengajaran kooperatif yang umum dan digunakan secara meluas oleh para guru dan juga pelajar di luar sana untuk mengajar pelbagai subjek dan juga dalam peringkat akademik. Ini menurut Rowland 1991. Dalam pendekatan selain itu, untuk Jigsaw 2 juga merupakan salah satu teknik yang digunakan dan dikembangkan serta diadaptasikan oleh Salvin pada 1986 daripada teknik Jigsaw yang dibentuk oleh Elliot Anderson pada 1974. Untuk Jigsaw 2 ini telah memberi peluang pada murid dan juga pelajar untuk menguasai keseluruhan konsep
sebelum mereka menjadi pakar dalam suatu bidang. Okey, namun terdapat juga beberapa jenis model yang lain yang digunakan dalam pendekatan kurikulum ini, di mana salah satunya adalah pertandingan permainan pasukan PBB atau Teams Games Tournament TGT. Yang kedua adalah Team Assistant Interpretation TAI, dan juga Cooperative Integrated Reading and Composition ataupun dikenali sebagai CIRC. Okey, untuk yang ketiga ataupun yang terakhir adalah pendekatan berstruktur. Pendekatan berstruktur ini dipelopori oleh Spencer Kangen, di mana menurut Kangen 1998, dalam pembiaran kooperatif ini, aktiviti pembelajaran dikatakan wujud apabila struktur kooperatif yang disesuaikan dengan isi kandungan. Maka dalam pendekatan ini terdapat lebih daripada 50 struktur yang telah dirancang dan juga disesuaikan dengan isi kandungan pembelajaran. Misalnya kita dapat lihat di dalam round robin, round table, think, pair, share, mix and match, dan corner. Dan struktur ini dapat digunakan mengikut tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kita dapat lihat dalam team building ataupun dalam kelas ataupun kumpulan kecil, class building, di mana satu kelas, mastery, kemahiran berfikir, perkongsian maklumat ataupun kemahiran berkomunikasi. Baiklah, saya akan mengutarakan 3 perkara utama, iaitu elemen, prinsip dan juga kebaikan pembelajaran kooperatif. Okey, sekarang kita lihat kepada elemen dalam pembelajaran kooperatif, di mana elemen ini adalah tunjang kepada pendekatan konseptual dalam pendekatan yang lain, iaitu terdiri daripada 5 elemen. Setiap elemen adalah penting supaya pelajar dapat menerjemahkannya ke dalam amalan pembelajaran. Selain itu, mengikut Johnson dan Johnson pada tahun 1985, tidak semua bentuk pembelajaran dalam kumpulan itu adalah pembelajaran secara kooperatif, iaitu sesuatu pembelajaran kooperatif perlu mengandungi elemen-elemen berikut. Kita lihat 5 elemen itu. Yang pertama adalah interaksi bersemuka, kedua, penanggungjawabkan diri, ketiga, saling bergantungan secara positif, keempat, pengajaran kemahiran sosial secara implisit, dan yang kelima adalah pemrosesan kumpulan. Kita lihat kepada saling bergantungan secara positif, iaitu elemen pertama, di mana elemen ini adalah di mana pembelajaran kooperatif ini merujuk kepada kaedah pembelajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. Selain itu, sasaran bagi pembelajaran kooperatif secara positif ini adalah tahap pembelajaran yang maksimum, bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk rakan-rakan yang lain juga. Selain itu, pembelajaran saling bergantung secara positif ini juga akan mewujudkan satu perkara yang positif, di mana kekuatan satu kumpulan dengan wujudnya saling bergantungan antara satu sama lain adalah salah satu elemen yang positif. Jadi, alih-alih dalam kumpulan akan bekerja sama dalam cara yang dapat menyokong pembelajaran setiap ahli kumpulan dan seterusnya akan memastikan kumpulan mereka berjaya. Okey, kita lihat kepada elemen yang kedua, iaitu penanggungjawabkan diri, di mana elemen ini setiap ahli di dalam kumpulan bertanggungjawab untuk belajar dan menyumbang kepada tugasan ataupun aktiviti kumpulan demi kejayaan kumpulan masing-masing. Maka, bagi menilai penanggungjawabkan diri atau accountability setiap individu dalam kumpulan tersebut, satu tugasan akan diberi kepada kumpulan tersebut. Jadi, pencapaian kumpulan akan dinilai mengikut sumbangan bagi setiap individu yang ada di dalam kumpulan. Jadi, setiap ahli akan menerima markah tersebut mengikut sumbangan mereka ataupun idea mereka. Walau bagaimanapun, setiap pelajar dikehendaki bekerjasama dalam sesuatu tugas. Ia adalah tanggungjawab atas pencapaiannya sendiri. Jadi, penilaian tersebut juga boleh dibuat secara individu.
Kita lihat kepada elemen yang ketiga, yaitu interaksi bersemuka, di mana elemen ini bermaksud pelajar-pelajar memajukan pembelajaran pelajar lain dengan membantu, berkongsi, dan juga menggalakkan usaha pembelajaran. Melalui interaksi bersemuka ini juga, alih-alih dalam kumpulan yang sama berdialog atau berbincang dalam kedudukan yang berhampiran di antara satu sama lain dan menunjukkan persepahaman serta kemajuan. Selain itu, kedudukan mata bertentang mata, lutut bertentangan lutut, dan bahu berhampiran bahu dapat memupuk perkongsian idea, resource ataupun jawapan. Jadi selain itu, ia dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan ahli kumpulan. Okey, kita lihat yang keempat, yaitu yaitu elemen pengajaran kemahiran sosial secara implisit, di mana elemen ini adalah kemahiran-kemahiran yang terlibat di dalam pembelajaran secara kooperatif, yaitu seperti mengikut giliran, memberi galakan, mendengar, memberi pertolongan, dan juga meminta penjelasan dalam nada serta intonasi yang menurut norma-norma masyarakat dan sebagainya lagi. Selain itu, elemen ini juga memastikan pembelajaran kooperatif berkesan, di mana guru mesti mengajar kemahiran ini kepada pelajarnya. Kemahiran tersebut adalah penting kerana ianya dapat memupuk ciri-ciri kepimpinan, kepercayaan, membuat keputusan dan sebagainya dalam kalangan pelajar. Okey, yang terakhir adalah elemen pemrosesan kumpulan, di mana elemen ini alih-alih dalam sesebuah kumpulan akan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan kumpulan dari segi pencapaian matlamat. Selain itu, setiap kumpulan akan membuat refleksi tentang cara kumpulan masing-masing menentukan ciri-ciri yang telah menyebabkan kumpulan mereka berfungsi dengan baik. Tambahan pula, mereka juga membuat cadangan terhadap apa yang boleh mereka ubah supaya kumpulan tersebut akan berfungsi dengan lebih efektif lagi. Itu adalah 5 elemen dalam pembelajaran kooperatif. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Eng Kim Choi pada tahun 1999, prinsip-prinsip asas pembelajaran kooperatif adalah seperti berikut. Yang pertama, yaitu saling kebergantungan secara positif. Yang kedua adalah accountability individu. Yang ketiga, interaksi kumpulan, dan yang keempat adalah kemahiran sosial. Pertama, kita lihat kepada kebergantungan secara positif, di mana prinsip ini mengikut model Stephen Covey tentang perubahan peribadi, yaitu 7 Habits of Highly Effective People, di mana pelajar seharusnya beranjak dari sifat bergantung kepada sifat berdikari dan seterusnya ke tahap saling kebergantungan. Saling kebergantungan ini wujud apabila pelajar menganggap bahawa ia memerlukan usaha orang lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Walaupun seorang pelajar berdikari, tetapi tahap kecemerlangan yang lebih tinggi hanya boleh dicapai melalui usaha dan input orang lain. Yang kedua adalah accountability individu, di mana prinsip ini, walaupun setiap pelajarnya dikehendaki bekerjasama dalam sesuatu tugas, ia adalah tanggungjawab atas pencapaiannya sendiri, di mana penilaian ini boleh dibuat secara individu. Ketiga, kita lihat kepada interaksi kumpulan. Pelajar-pelajar memajukan pembelajaran pelajar lain dengan membantu, berkongsi, dan menggalakkan usaha pembelajaran. Interaksi kumpulan juga termasuk tindakan pelajar untuk menerangkan ataupun membincangkan dan mengajar apa yang diketahui kepada orang lain. Okey, yang keempat yaitu prinsip kemahiran sosial. Untuk menjadikan pembelajaran kooperatif ini lebih berkesan, guru mesti mengajar kemahiran sosial kepada pelajar, di mana kemahiran tersebut merangkumi kepimpinan, membuat keputusan, membina kepercayaan, komunikasi, dan pengurusan konflik. Okey, seterusnya kita lihat kepada kebaikan bagi pendekatan pembelajaran kooperatif ini. Menurut Kagan, pada tahun 1992, kebaikan pembelajaran kooperatif kepada pelajar adalah seperti berikut. Pertama, pembelajaran kooperatif adalah motivasi yang lebih tinggi untuk berjaya kerana seseorang bukan sahaja mencapai kejayaan untuk diri sendiri, malah
untuk rakan-rakan sekumpulannya juga. Jadi, keadaan ini akan menyebabkan lebih masa dikumpulkan pada sesuatu tugas dan akan meningkatkan pembelajaran. Kedua, di mana kebaikannya adalah pelajar dengan strategi pembelajaran yang lemah mendapat lebih peluang untuk menilai ataupun melihat model pelajar lain yang mempunyai strategi yang lebih berkesan. Dan yang ketiga adalah perhubungan interpersonal bertambah dengan lebih baik disebabkan oleh kemahiran bekerjasama dan juga keperluan untuk saling membantu antara satu sama lain. Selain itu, kita lihat juga kepada kebaikannya lainnya, di mana suasana sosial pembelajaran juga suasana sosial pembelajaran kerjasama membuat sekolah itu akan menjadi suatu tempat yang lebih seronok. Selain itu juga, alih-alih dalam kumpulan berlainan dalam masyarakat dapat bekerjasama menuju ke satu matlamat yang sama, iaitu saling bergantungan secara positif. Dan seterusnya adalah kebaikan pendekatan pembelajaran kooperatif ini juga melibatkan interaksi dengan orang lain untuk menggalakkan seseorang menyusun semula pemikiran mereka, misalnya meringkas, menjelas dan membuat dan memberi contoh, di mana penyusunan semula konektif ini akan menambah pemikiran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pelajar juga akan lebih peluang untuk melihat strategi pemikiran orang lain di samping berkongsi strategi sendiri. Kebaikan yang lainnya juga, kerisauan akan berkurang dan ini akan menggalakkan seseorang mengambil risiko untuk mencuba cara baru serta meningkatkan kemahirannya. Kebaikan yang selainnya adalah dengan mendengar pandangan orang lain, terutamanya dalam kumpulan heterogeneous, boleh memberi kesedaran bahawa ada pendapat yang berlainan daripada pendapat sendiri. Seterusnya, kumpulan kami akan membincangkan tentang perancangan proses pembelajaran kaedah pembelajaran kooperatif. Dalam perancangan proses pembelajaran kaedah pembelajaran kooperatif ini, banyak aktiviti-aktiviti PAK 21 yang direka khas dan dirancang khas oleh guru untuk murid. Kerana dengan aktiviti ini, murid dapat memupuk kerjasama antara rakan-rakan sebaya dan juga guru dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Di bahan bantu mengajar pula terdapat 5 bahan yang digunakan. Pertama sekali adalah marker untuk mencatat, kedua kad manila sebagai tempat untuk menulis nota, ketiga sticky note untuk digunakan pada akhir pembelajaran, seterusnya klip video sebagai pengenalan ataupun set induction untuk para pelajar, dan terakhir adalah slide untuk memberitahu pelajar tentang pembelajaran mereka pada hari tersebut. Sekarang kita melihat perancangan proses pembelajaran kaedah pembelajaran kooperatif. Di sini kita akan melihat kepada RPH yang telah dibuat, iaitu rancangan pengajaran harian. Mata pelajaran yang diberi keutamaan adalah sejarah dan tahun 5 menjadi sasaran utama. Tarikh untuk aktiviti ini berlangsung adalah pada 14 Mac tahun 2022 dan hanya mengambil masa 60 minit sahaja. Bilangan murid adalah 20 orang, manakala bagi tajuknya adalah identiti negara kita. Topik yang diutarakan adalah bahasa kebangsaan. Bagi standard kandungan pula, 9.4 iaitu bahasa kebangsaan. Manakala bagi standard pembelajaran pula, pertama adalah 9.4.1 iaitu menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Kedua adalah K9.4.5 iaitu menyatakan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Sekarang kita akan melihat langkah pertama, iaitu set induction yang hanya mengambil masa 5 minit sahaja. Bagi isi kandungannya adalah pengenalan kepada bahasa kebangsaan, iaitu sebuah tayangan klip video lagu berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Manakala aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula, bagi aktiviti guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan bahasa kebangsaan menggunakan kaedah PAK 21 iaitu shout out.
Soalan yang diajukan adalah, siapakah tahu tentang bahasa kebangsaan? Kedua, bilakah sambutan bahasa kebangsaan peringkat sekolah diadakan? Ketiga, berapa kerapkah anda menggunakan bahasa kebangsaan? Murid menjawab secara lisan. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran. Manakala bagi aktiviti murid pula, murid akan menonton tayangan klip video lagu iaitu Bahasa Jiwa Bangsa dan murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru secara lisan. Untuk catatan, bahan bantu belajar yang digunakan adalah sebuah klip video lagu Bahasa Jiwa Kebangsaan. Bagi PAK 21 adalah shout out. KPS ialah memahami bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi KEBAT pula, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. IMK iaitu bahasa, TMK patriotism, nilai murni. Bagi 6C pula adalah sasiah iaitu belajar secara belajar. Kedua adalah komunikasi yang direka untuk audien khusus. Sumber yang digunakan adalah buku, teks dan YouTube. Untuk langkah yang kedua, guru mengambil masa 20 minit untuk menyiapkan langkah ini. Guru dalam langkah ini akan menerangkan kepentingan bahasa kebangsaan. Guru akan membagikan murid kepada 4 kumpulan yang terdiri pada 5 orang setiap kumpulan dan mereka akan duduk dalam stesen masing-masing. Guru akan meminta murid untuk menggabungkan setiap maklumat yang diperolehi dalam kumpulan yang telah dibagikan. Dalam kumpulan tersebut, guru memberikan masa kepada murid untuk menyerahkan kepentingan mendapatkan bahasa kebangsaan dalam keadaan dalam. Manakala untuk murid pula, murid akan duduk dalam kumpulan yang telah dibagikan. Murid akan bincang antara satu sama lain di dalam kumpulan untuk menyerahkan kepentingan mendapatkan bahasa kebangsaan. Dan menggunakan kad nilai tadi, murid akan mencatatkan kepentingan mendapatkan bahasa kebangsaan dalam bentuk peta ID. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh murid, iaitu yang pertama kad nilai. Dan aktiviti PAK 1 yang digunakan dalam aktiviti langkah 2 ini adalah peta ID. Untuk langkah yang ketiga, guru mengambil masa 20 minit untuk menerangkan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai warisan negara yang dibanggakan. Dalam langkah 3 ini, guru akan terus meminta murid untuk terus kekal dalam kumpulan yang telah dibagikan dan menerangkan cara membentang menggunakan kaedah PAK 21, iaitu galeri walk. Guru akan melantik ketua kumpulan dan meminta mereka untuk mencabut giliran stesen masing-masing untuk pembentangan seterusnya. Guru meminta setiap kumpulan untuk membentang hasil kerja kumpulan dalam tempoh 3 minit. Bagi murid pula, murid akan bergerak secara kumpulan dari stesen ke stesen dan seterusnya wakil kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka kepada murid lain. Setiap kumpulan diminta untuk mencatat dan memberikan maklum balas pada hasil yang telah dibentangkan oleh setiap kumpulan yang membentang. Murid kembali ke stesen masing-masing dan menceritakan input yang mereka bolehi daripada kumpulan yang lain kepada guru. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah ketiga ini adalah kad nilai dan juga marker. Seterusnya, PAK 1 yang digunakan dalam langkah ketiga ini adalah galeri walk. Strategi pembelajaran galeri walk adalah strategi pembelajaran kooperatif melalui kaedah perbincangan yang memberi ruang kepada murid untuk lebih memahami tentang sesuatu perkara atau pelajaran. Kaedah pelaksanaan bagi galeri walk adalah yang pertama, pelajar dibagikan kepada kumpulan kecil. Seterusnya, setiap kumpulan akan diberikan tugasan yang berbeza atau sama bergantung kepada puluhan guru. Misalnya dalam perancangan aktiviti ini adalah guru memberi tugasan di mana murid perlu mencari kepentingan mempertabatkan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, murid diminta untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing dan seterusnya menulis jawapan mereka pada kertas semajong yang telah disediakan. Murid akan meletakkan dan menampakkan kertas semajong mereka agar mudah dilihat. Seorang murid akan dilantik dari setiap kumpulan dan beliau akan berperanan untuk
memberi penerangan terhadap hasil kerja kumpulannya. Yang keenam, setiap kumpulan kemudiannya akan bergerak dan melihat hasil kumpulan lain. Guru haruslah memastikan wujudnya perkongsian ataupun sesi soal jawab antara wakil kumpulan dan kumpulan yang akan datang melawat. Untuk langkah yang keempat, guru mengambil masa 10 minit untuk membuat pentafsiran bilik darjah, dan dalam pentafsiran ini guru memberi 10 soalan kuis untuk dijawab oleh guru. Dan untuk penutup, guru membuat rumusan tentang pembelajaran dan pengajaran yang diajar pada hari tersebut. Guru memberi setiap murid sehelai sticky notes untuk aktiviti PKM1 post-it notes, dan guru bertanyakan murid tentang hasil pembelajaran yang mereka dapati, dan murid akan menulis hasil pelajaran dan melekatkannya pada guru. Kesimpulannya, pembelajaran kooperatif merupakan satu kaedah pembelajaran dan pengajaran yang menyokong perkembangan pelajar dalam pelbagai sudut. Pembelajaran kooperatif juga yang berdasarkan pada kerja kumpulan dan komunikasi antara kumpulan dapat menerapkan semangat berdikari antara satu sama lain dan terutamanya dalam projek. Dan pendekatan dan elemen strategi pembelajaran ini juga dapat memperlihatkan kesan positif kepada pelajar, kerana di sini pelajar dapat menunjukkan sikap berdikari mereka, dan mereka juga dapat menunjukkan kemahiran lisaniah ataupun sasiah yang sangat terpuji. Okey, dan pembelajaran kooperatif ini juga memberi peluang pada murid untuk menilai kelemahan dan kekuatan mereka semasa berkomunikasi dengan pelajar lain. Dan seperti pengajaran lain, pengalaman pembelajaran kooperatif juga dapat berfungsi dengan lebih baik dengan sebilangan pelajar daripada yang lain. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Hey, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. And thanks for watching my video.